Assalamualaikum dan kembali lagi ke Zat Review semua. So hari ni Zat nak buat sikit perbahasan mengenai episod ke-23 Ultraman Decker. Ya, tinggal lagi 2 episod saja lagi ya sebelum Ultraman Decker melabuhkan tirainya. Jadi macam biasalah Zat nak membahaslah episod ke-23 Ultraman Decker ni. Tapi macam biasa sebelum kita mulakan perbahasan, make sure korang stay tune dulu dalam video kali ni, okey? Episod ke-23 Ultraman Decker dibukakan dengan Remon ya. Ya, sebabkan di episod sebelum ni, iaitu di episod ke-22, Remon telah pun melihat Decker ni berubah menjadi Kanata di hadapan mata dia. Dan dekat sini Remon ni memang daripada mula sebenarnya dah memang syak yang Kanata tu sebenarnya adalah Decker. Bermula daripada episod 17 yang mana Asumi ni mempunyai luka dekat tangan dia, dan juga di episod 18 yang mana Asumi ni menghilang bersama dengan Decker. Dan apa yang berlaku dekat episod ke-22 sebelum ni telah pun membuktikan bahawa apa yang Remon rasakan tu memang betul lah, yang Kanata tu sebenarnya adalah Decker. Kita berlanjut ke opening dan tajuk untuk episod hari ini adalah The Sky of Despair. Sementara itu, di Nurse Desig sekarang kat Select ni sedang membincangkanlah apa yang nak dibuat dengan Agams ni. Sebabnya Agams ni memang tak ingat apa-apa pun semenjak daripada episod ke-22 tu. Jadi teori yang mengatakan bahawa Agams tu hilang ingatan memang betul lah. Dia bukannya berpura-pura ya. Dia memang hilang ingatan. Dan diceritakan bahawa dekat sini bahawa Agams ni telah pun menutup untuk berbicara dengan orang yang lain. Kanata pun muncul dan meminta izin daripada Taiji Murahoshi dan pasukan Guard Select lainnya untuk berbicara dengan Agams. Setelah mendapat keizinan daripada pasukan Guard Select lainnya, Kanata pun pergilah bertemu dengan Agams dan dia pun mulalah bercakap dengan Agams. Berbeza dengan pasukan Guard Select yang lainnya yang mana Agams ni menutup mulut dia untuk berbicara dengan mereka. Tapi dengan Kanata ni, dia dengan senang hatinya berbicara dengan Kanata. Sebab kenapa? Sebabnya Agams ni menyatakan bahawa Kanata ni adalah orang yang cuba menyelamatkan dengan dia. Jadi oleh sebabkan itu dia berasa selesa lah nak bercakap dengan Kanata ni. Sebelum mereka memulakan percakapan, Kanata ni pun tanyalah benda-benda yang baik-baik saja tentang Agams ni, bagaimana keadaan dia, makanan dia makan sedap ke tak. Cuba orang kata bersikap baiklah dengan Agams tu sebab Agams pun dah hilang ingatan. Dan dekat sini pun Agams pun menceritakanlah apa yang sebenarnya telah pun berlaku pada dia. Yang dia ni sebenarnya dahulukan impian Lelia, tapi sayangnya dia tak ingat pun yang Lelia sebenarnya dah pun terkorban dalam episod sebelum ni. Sewaktu berbicara dengan Asumi itu, kita boleh nampaklah yang Agams ni asalnya bukanlah orang yang jahat seperti yang kita nampak dekat episod sebelum ni. Hanya kerana Agams ni dibawakan oleh perasaan dendam dia akibat kehilangan isteri dia tu yang menyebabkan dia jadi jahat. Tapi kalau pada cerita Agams ni sebenarnya adalah seorang yang sangat baik ya, sangat mengagumi manusia. Dia pun banyaklah berkawan dengan manusia bumi yang datang ke planet Basdo. Dan manusia bumi ni selalulah menceritakan tentang keindahan planet mereka sampai membuatkan Lelia ni teringinlah nak pergi ke bumi itu. Sebab tu Agams ni orang kata berusaha lah untuk menunaikan impian Lelia. Tapi sayangnya Lelia telah pun mati ya. Tragik betul lah. Sebabnya Agams ni dah lah hilang isteri yang dia cinta, dan lepas pula dia tak dapat pula tunaikan impian isteri dia. Memang menyedihkan lah Agams ni ya. Kanata ni terus-terusanlah bercakap dengan Agams tu dengan harapan yang dia ni boleh menyelamatkan Agams. Dan Kanata ni memang berhati-hati betul lah. Dan sewaktu dia bercakap dengan Agams tu, dia kalau boleh dia tak nak Agams ni teringat balik harapan dia untuk menghapuskan bumi kerana telah pun menyebabkan kehancuran planet Basdo. Dia orang ni memang bercakap dengan betul-betul berhati-hati lah. Dan dalam masa yang sama juga Agams ni pun menceritakanlah tentang Spear ya. Dan dia pun menceritakan juga bahawa adanya satu makhluk iaitu induk Spear yang dikenal sebagai Mother Spearsaurus akan datang ke sini. Agams tu pun menyatakan bahawa satu-satunya cara untuk menyelamatkan bumi adalah dengan mengalahkan Mother Spearsaurus. Tapi bagaimanapun Agams ni pun menyatakanlah bahawa mereka ni dah tahu dah apa kelemahan Mother Spearsaurus tu. Tapi teknologi yang mereka ada ni tak cukup orang kata untuk mengalahkan Mother Spearsaurus tu. Dan oleh itu percakapan mereka ni terhentilah. Kita sendiri pun tak tahu apa kelemahan Mother Spearsaurus tu. Sebelum perbicaraan antara mereka berdua ni dilanjutkan, tiba-tiba pula berlakulah satu serangan di kota ya, yang mana pada ketika itu Spear telah pun melakukan serangan besar-besaran kepada kota. Bahkan juga bacaan barrier pun semakin kuat. Dan selepas melihat Spear tu, Agams ni seolah-olah merasa sakit dan dia pun dibawa pergilah oleh pasukan TPU. Tapi tak sempat dengan TPU bawa dia pergi, Agams ni telah pun menyerang mereka dan terus melarikan diri daripada penjara tersebut. Mereka pun mengikutilah Agams ni untuk menghentikan. Pasukan Guard Select yang lain pula bersiap sedia untuk menghadapi serangan Spear. Tanjiro menggunakan Guards Griffon seperti biasa dan Nurse Desig pun turut bertolak. Manakala Remon dan Ichika pula menghadapi serangan daripada darat.
Lihatkan kemusnahan berlaku tu, akhirnya Agams ni pun telah pun mendapatkan ingatan dia semula lah, dan dia mula menyatakan bahawa dia ni adalah seorang yang bodoh kerana cuba untuk melindungi manusia sebagaimana Kanata ni katakan tadi. Yang sebabnya waktu tu dia merasakan bahawa Kanata dengan dia ni memang banyaklah persamaan dia, sebab mereka berdua ni nak melindungi benda yang sama, nak melindungi orang-orang yang mereka sayang. Tapi setelah kemunculan Spear tu, automatik Agams ni telah pun mendapat kembali ingatan dia, dan dia telah pun meneruskan rancangan dia untuk menghapuskan bumi. Dia terus mensummon Terrafacer dan dia teruslah menyerap Spear yang berada di situ. Dan selepas itu dia pun menyebarkanlah kuasa Spear tu dan menciptakan sebanyak 3 tiang ya. 3 tiang ni tadi pun mengeluarkan cahaya yang akhirnya bersambung antara satu sama lain. Spear terus-terusan melakukan serangan di bandar, dan sewaktu Kanata ni nak menolong seorang lelaki tua, waktu tu Rimon telah pun datang. Rimon ni sebenarnya dah tahu tau yang Kanata ni adalah Ultraman, tapi merahsiakan perkara tersebut daripada Kanata, dan dia terus menyuruh Kanata ni untuk melakukan tugas dia. Ataupun tanpa membuang masa pun berubahlah menjadi Ultraman Decker. Dan lepas Ultraman Decker tu datang, waktu tu lah Spear ni mengembalikan semula 3 Spear Goseiju yang sebelum ni telah pun dikalahkan oleh Decker, iaitu Spear Gomora, Spear Red King dan juga Spear Neomegus. Pada mulanya Decker ni terpaksalah berhadapan dengan Gomora dan Spear Red King je, tapi lepas tu Spear Neomegus pula tercipta dan sekaligus menyertai Gomora dan juga Red King untuk bertarung bersama-sama. Decker pun tak ada pilihan lain selain terpaksa menggunakan form terkuat dia. Walaupun Decker dah menggunakan kuasa terkuat dia, tapi 3 raksasa ni memang sangat kuat lah, sampaikan Decker yang menggunakan dynamic type pun kena bantai teruk-teruk dengan Spear Goseiju ni. Dan kita boleh nampak lah kerjasama antara 3 raksasa ni pun memang padu lah. Senang cakap memang padu lah kerjasama antara 3 Spear Goseiju ni dalam melawan Decker. Decker pun banyak kali jugalah hilang dia punya senjata ya, iaitu Decker Shield Caliber dan juga 2 sword banyak kali jugalah dalam pertarungan tu. Sebab 3 raksasa ni walaupun 3, tapi sebabkan mereka ni ada Spear Goseiju, mereka ni ganas, menyebabkan pertarungan tu jadi sulit lah untuk Ultraman Decker ni berhadapan dengan mereka walaupun dah menggunakan bentuk dynamic type. Akibatkan 3 tiang yang telah pun yang dibentuk oleh Spear tu telah pun terbentuk, menyebabkan bacaan Spear Barrier tu semakin lama semakin kuat, dan gelombang Spear pun semakin lama semakin kuat juga. Itu menyebabkan AI seperti Honey Zero yang sebelum ni tak ada mendapat apa-apa kesan pun akibat serangan Spear Goseiju telah pun terhempas akibat daripada serangan tersebut. DC pun turut terhempas akibat bacaan Spear yang dah terlampau kuat. Decker ni terus-terusanlah cuba untuk menentang Spear Goseiju, tapi tetap saja dia ni dibantai teruk-teruk oleh Spear Goseiju. Sampailah satu masa tu dia akhirnya telah pembangkit semula dan mencapai Decker Shield Caliber dan juga Ultra Dual Sword. Dan waktu itulah di mana pertarungan ni mula berubah. Kembali semula mengimbangi pertarungan tersebut dan berjayalah mengalahkan 3 Spear Goseiju tersebut. Tapi pertarungan tak berhenti setakat di situ saja, kerana waktu tu Agams ni telah pun mendapatkan ingatannya semula mengenai dengan mantra yang selalu bacakan sebelum tu, dan dia pun telah pun mengingati semula wajah Lelia. Pada ketika ini kita boleh nampaklah yang Agams ni sebenarnya sedang dikawal oleh Spear ya. Boleh nampak daripada mata dia yang telah pun berubah menjadi warna keungguan, dan waktu tu dia telah pun menggunakan TR Mega Buster dan melepaskan tembakan yang kuat kepada Decker. Decker cuba menghalang serangan tersebut, tapi disebabkan Decker ni dah terlampau lemah, akhirnya Decker pun ditewaskan. Decker pun kembalilah semula ke bentuk Kanata sebelum dia diselamatkan oleh Ryumon. Sementara itu di luar angkasa, Kengo ataupun Ultraman Trigger telah pun tiba di bumi, kerana daripada apa yang Kengo ni nyatakan bahawa Akito ni telah pun mendeteksi satu tenaga yang cukup misteri di bahagian bumi, dan oleh itu Kengo telah pun dihantar oleh Akito untuk menyiasat tentang perkara tersebut. Tiba-tiba Kengo ni diserang oleh pasukan Spear. Kengo pun berubahlah menjadi Ultraman Trigger Glitter Trigger Eternity untuk berhadapan dengan Spear. Dan pada ketika itu muncullah satu sosok yang cukup menyeramkan yang dikenali sebagai Mother Spearsaurus, yang mana subtitle nama dia adalah The Strongest Spear Monster. Ultraman Trigger yang telah membutuhkan menjadi Glitter Trigger Eternity itu pun tanpa membuang masa teruslah pergi ke arah Spearsaurus dan bertarung dengannya. Episod pun habis. So itulah dia ya, episod ke-23 Ultraman Decker. Episod ni memang epic betul lah, perform gila episod ni. Dia punya shot dia memang cantik lah, dan seperti yang Takanori Sugimoto katakan bahawa memang dekat dalam episod ni memang adalah reference daripada Shin Ultraman tu, terutama sekali daripada penggunaan shot, dan juga bahkan juga thumbnail dia pun turut menggunakan reference daripada Shin Ultraman. Dan apa tak boleh cakapkan lagi, episod ni dah ada macam vibe-vibe macam siri-siri anime lah. Sebabnya terutama sekali
sekali tu di bahagian akhir itulah, dah macam tidak anime betul ya, macam Dragon Ball, One Punch Man dan sebagainya yang memang dia akhirkan dengan cara macam tu. Fight scene dalam episod ni pun memang cukup best. Dan kalau korang tanya-tanya Dynamic Tide ni kena nerf ke? Sebenarnya tak, Dynamic Tide tak kena nerf pun, cumanya lawan Deku ni semakin lama semakin kuat dan tak boleh diimbang lah oleh Dynamic Tide. Dan bahkan juga di episod ke-22 semua ni pun Ultraman Deku tak kalah, cumanya dia berakhir dalam keadaan seri je, maknanya Deku ni tak adalah dikalahkan lagi waktu tu. Tapi di episod ini memang Deku ni menghadapi kesulitan dalam berhadapan dengan 3 Goseju. Sebelum ni dia boleh lawan sebabnya dia orang ni seko je, bukannya banyak sangat, tapi dah dia orang ni bertiga menyebabkan pertarungan tu menjadi sulit lah untuk Ultraman Deku ni kalahkan mereka. Disebabkan tu Ultraman Deku ni tak adalah di nerf kan. Dan juga sebelum tu juga Izzat pun nak memaklumkan pada korang semua yang episod minggu depan tak akan menayangkan Ultraman Deku ya. Sebab daripada apa yang Izzat tahu, Raiga Terasaka iaitu pelakon bagi karakter Manaka Kengo telah memaklumkan bahawa mereka ni akan cuti selama 2 minggu ya, kerana cuti tahun baru. Dan oleh itu kita ni pun akan dihidangkanlah dengan episod recap kegemaran kita semua ya. Kamu cakap Izzat, boleh je kalau nak tengok episod recap, tapi takkan ada perbahasan Ultraman lah jawabnya. Tunggulah untuk episod ke-24 dan episod 25. Izzat Ultraman Deku memang dah jadi semakin menarik dan Izzat harap kita dapatlah pengakhiran yang cukup baik untuk siri Ultraman Deku, sekaligus menjadikan Ultraman Deku ni sebagai salah satu siri Ultraman era Reiwa terbaik selain daripada Ultraman Z. Kalau dapat cantas Ultraman Z pun lagi okey. Selain daripada tu juga Izzat harap Toshizo Nemoto boleh buat kerja yang bagus lah dalam menulis karakter Kengo ya. Sebabnya sewaktu kemunculan Kengo ni, dia ni hanya memberikan tanggungjawab tu kepada Naoki Hayashi je. Naoki Hayashi ni dah lah rosakkan siri Ultraman Trigger. Lepas pula dekat dalam Ultraman Deku, seolah-olah tak belajar apa-apa pun daripada kesilapan dia sewaktu dia menulis siri Ultraman Trigger sebelum ni. Dia tetap melakukan kesalahan sama sampai Raiga Terasaka ni terdapatkan ancaman bunuh daripada para peminat yang membencikan dengan karakter Kengo tu. Dan ala-ala 3 episod terakhir ni akan ditulis oleh Toshizo Nemoto. Harap Toshizo Nemoto boleh buat kerja yang bagus lah untuk menjadikan karakter Kengo ni lebih baik daripada sebelum ni, dan bahkan juga bolehlah juga memadamkan kekecewaan orang terhadap Ultraman Trigger sebelum ni. So saya rasa itu sajalah video kita hari ini membahas tentang episod ke-23 Ultraman Deku, salah satu episod paling best yang mempunyai ending yang tergantung. Walaupun tergantung, tapi itu menyebabkan kita ni orang kata makin nak tahulah tentang episod kedepannya. Dan episod kedepannya tak akan ditayangkan di minggu depan, dan sebaliknya dia akan cuti selama 2 minggu ya. Dan kemudian pula barulah episod 24 dan 25 akan ditayangkan. So kalau korang dah tengok episod ke-23 Ultraman Deku ni, apa pendapat korang? Jom tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye.